Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar saya. Ini merupakan rakaman bagi topik kita yang seterusnya untuk subjek Pidato Bahasa Melayu, kod subjek CPA 1032. Jadi tajuk bagi topik minggu yang keempat ini adalah gabungan dua perkara, iaitu yang pertamanya etika pidato dan yang kedua syarat pertandingan pidato peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Baik, dalam memperkatakan tentang kedua-dua tajuk ini, apa yang perlu saya nyatakan sebelum kita bermula adalah di akhir kuliah ini, insya-Allah, saya harapkan bahawa para pelajar akan dapat memahami dan juga menghayati apakah etika-etika dalam berpidato ataupun dalam pengucapan awam. Dan yang kedua, diharapkan para pelajar dapat mengetahui tentang syarat-syarat pertandingan pidato yang selalunya dinyatakan oleh penganjur, sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Baik, kita pergi kepada persoalan etika. Bila merujuk kepada etika, orang selalunya akan melihat kepada maksud dan juga intipati etika dalam apa sahaja perkara yang kita lakukan sehari-harian. Iaitu, etika merupakan satu perkara yang sinonim dengan takrifan-takrifan ataupun perkataan-perkataan berikut, seperti nilai. Etika itu adalah satu bentuk nilai. Etika itu adalah satu bentuk integriti, satu bentuk perbincangan tentang moral, prinsip, hak, pilihan dan sebagainya. Jadi, kalau kita nak zahirkan tentang maksud etika, adakah gambar rajah ini menggambarkan sesuatu tentang etika pada pandangan anda? Nampak ngeri, bukan? Okay. Bagaimana pula dengan gambaran kanak-kanak ini kalau ianya dikaitkan dengan etika? Ada beza ke gambaran ini dengan gambaran yang sebelumnya itu tadi? Nampaknya ada persamaan dalam memperihalkan tentang maksud etika. Jadi, bila kita memperkatakan tentang etika, orang suka juga menyebut bahawa etika itu sangat terkait dengan kemampuan kita untuk mengawal apa yang kita lihat, mengawal apa yang kita dengar, dan mengawal apa yang kita perkatakan. Kan? So, begitulah juga dengan gambaran ini. See no evil, kita cabut mata kita. Listen no evil, kita cabut telinga kita. And speak no evil, kita cabut ataupun kita putuskan lidah kita. Kan? Itu see no evil, listen no evil, speak no evil. Jadi bila kita kaitkan etika tersebut dengan pidato, elok juga untuk kita faham maksud etika itu dari segi lughahnya, dari segi definisi perkataan etika tersebut. Jadi kalau digagaskan perbincangan mengenai etika secara ringkas oleh para bijak pandai dalam bidang falsafah dan juga etika, mereka menyatakan bahawa etika itu adalah satu bentuk nilaian kepada apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang tidak. Dan nilaian tersebut adalah satu bentuk nilaian yang dibuat secara lahiriah, dan juga dibuat secara mendalam, mengenai sesuatu perkara supaya yang baik itu boleh diambil dan yang buruk itu boleh
ditinggalkan atau dijauhi. Jadi etika merupakan satu bentuk ilmu, ataupun satu bentuk value, nilai dalam mentafsirkan apakah sesuatu yang dibuat itu boleh diterima oleh masyarakat ataupun sesuatu itu sebenarnya ditolak oleh masyarakat. Jadi kita perlu faham dan akur tentang penerimaan dan penolakan tersebut melalui apa yang dipanggil sebagai etika. Jadi bila kita sebut etika berpidato, bercakap secara beretika bermaksud menggunakan kandungan ucapan yang asli daripada diri anda sendiri. Sekiranya anda menggunakan fakta atau petikan lain dari bukti yang lain, anda mesti memberi penghargaan ataupun attribution yang sewajarnya kepada pihak yang memberikan ataupun pihak yang menyediakan fakta ataupun bukti tersebut. Penutur etika adalah orang yang tidak menciplak bahan daripada pihak lain atau cuba menyampaikan kata-kata dan idea daripada orang lain sebagai milik mereka. Ia tidak bermaksud bahawa bila menyebut tentang etika, kita langsung tidak boleh menggunakan apa sahaja idea yang dilontarkan oleh orang lain ataupun apa sahaja bahan informasi, ilmu, pengetahuan yang telah disampaikan oleh orang lain. Tidak. Tapi etika bermaksud bila kita berpidato, bila kita bercakap, pastikan kita menyatakan sumber dari mana kita membuat rujukan terhadap kata-kata ataupun informasi yang kita ambil dalam pidato kita. Sebagai misalnya, bila kita sebut saya pernah mendengar bahawa ada seorang pemimpin menyatakan bahawa berikan aku 10 pemuda, lantaskan ku gegarkan seluruh negara. Jadi anda perlu ada sedikit atribusi di situ terhadap orang yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Siapa? Iaitu Bapak Soekarno. Bapak Soekarno ni adalah salah seorang Presiden Indonesia satu ketika dulu yang menyatakan bahawa semangat patriotisme dan nasionalisme itu boleh digagaskan dengan bersungguh-sungguh melalui pimpinannya. Begitu. Itu contohlah. Okay. And then bila kita sebut tentang etika juga, dan juga pengucapan awam, dalam perbincangan oleh setengah pakar dalam bidang komunikasi menyatakan bahawa seorang penutur ataupun seorang pidato yang beretika mempunyai matlamat yang jelas dan dia bertanggungjawab terhadap matlamat tersebut. Iaitu kalau dalam satu sesi penyampaian pidato, maka kita perlu mempunyai matlamat terhadap apa yang kita ingin sampaikan dalam setiap tutur kata kita, dalam setiap pernyataan kita dalam sesi pidato kita tersebut. Kedua, menggunakan fakta ataupun bukti yang sesuai, yang tepat. Kita dalam menyampaikan sesuatu maklumat, andai kita meletakkan kepercayaan kita kepada bukti yang vague ataupun bukti yang tidak jelas, bukti yang mungkin palsu, maka kita jadikan dia sebagai premis dalam pidato kita, maka kita bukanlah seorang speaker ataupun pemidato yang beretika. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dipanggil sebagai pengucap yang beretika adalah sensitif dan juga bertoleransi terhadap perbezaan. Misalnya apabila kita berpidato, kita dapati bahawa khalayak kita bukanlah sebenarnya satu khalayak fokus yang kita hendak semata-mata. Mungkin ada campuran daripada khalayak yang berbeza-beza latar belakang mereka. Maka kita perlu sensitif dengan apa yang kita hujahkan, apa yang kita sampaikan, supaya ianya elok didengar, ianya sedap diterima, ianya boleh diadaptasi oleh kepelbagaian yang ada dalam kalangan khalayak kita. Misalnya, bila kita mungkin secara asasnya pergi ke satu medium untuk berpidato itu dengan tanggapan bahawa audience ataupun khalayak kita adalah orang Islam misalnya. Jadi bahan-bahan yang kita hendak sampaikan memang bersifat sangat-sangat Islamik. Tapi bila kita sampai ke lapangan untuk berpidato, kita dapati bahawa ada juga yang bukan Islam, maka pastikan bahawa apa yang kita tuturkan, maklumat apa yang kita sampaikan juga mempunyai nilai yang sangat sensitif terhadap mereka yang bukan Islam itu.
Okey, nilai-nilai yang cuba kita sampaikan itu kena dengan apa yang dikehendaki oleh mereka yang bukan Islam juga yang ada dalam kalangan khalayak tersebut. Kemudian dikatakan bahawa seorang penutur ataupun pemindato yang beretika adalah mereka yang jujur. Sampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Bukannya menokok nambah maklumat-maklumat sekadar untuk menyedapkan telinga pendengar. Bukan untuk menyampaikan maklumat yang sepatutnya mereka terima. Jadi kita perlu jujur dengan apa yang kita katakan. Dan yang terakhir adalah untuk mengelakkan plagiarism. Plagiarism ni maksudnya mencuri idea daripada pihak lain dan menyatakan bahawa idea tersebut, kata-kata tersebut, ungkapan tersebut adalah datangnya daripada diri kita sendiri. Jadi kesemua ini dinyatakan oleh pakar dalam bidang komunikasi sebagai ciri-ciri bagi seseorang yang dipanggil sebagai ethical speaker ataupun pemidato yang beretika. Okey. Saya sekadar ambil beberapa contoh berkenaan dengan etika berpidato di hadapan khalayak yang berbeza-beza kategorinya. Misalnya, saya bawa satu contoh iaitu etika yang perlu kita jaga apabila berpidato di hadapan khalayak, di hadapan umum yang latar belakang demografi mereka adalah pelbagai. Pertamanya, sudah tentulah apabila kita berdiri di hadapan khalayak untuk memastikan bahawa khalayak ini menerima kita dalam keadaan positif, maka kita perlulah mengenakan pakaian yang sesuai dengan suasana pertemuan tersebut, yang sesuai dengan suasana kita nak sampaikan pidato kepada khalayak tersebut. Pastikan apa yang ada yang kita nak persembahkan kepada mereka bersifat rapi, bersih dan nampak nilai-nilai kesopanan dan kesantunan. Kedua, menurut sumber yang saya peroleh ini, menyatakan bahawa kita perlu tampil dengan bersahaja. Kita tak boleh ke hadapan khalayak dalam keadaan kita seperti buat-buat. Dia macam plastik. Tidak, kita kena bersahaja. Tapi dalam masa yang sama, kita menjaga kesopanan dan juga kita kena menunjukkan nilai rendah hati. Ketiga, menurut sumber-sumber yang saya peroleh juga menyatakan bahawa kita perlu sisipkan, kita perlu selitkan beberapa humor ataupun jenaka yang tidak keterlaluan, tapi ianya segar dalam pidato kita sebagai satu bentuk rencah, penambah kepada seri dalam pidato. Jadi ini antara etika yang mungkin ramai orang sukar nak buat, tapi kalau anda berlatih, insya-Allah humor yang segar, yang kena dengan khalayak, yang tidak ada sifat-sifat kurang ajar dan sebagainya, akan diingati oleh khalayak ini dengan lebih mudah. Yang keempat, kita gunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang halus dan bersifat sederhana. Contohnya apa? Contohnya macam kita gunakan mungkin peribahasa, bidalan ataupun kata-kata orang tua-tua. Jadi dalam hal ini, bila kita dapat gunakan kata-kata yang sopan, yang halus dan sederhana, ianya akan meresap ke dalam jiwa khalayak yang nampak bahawa kita sedang menjaga etika kita dalam berpidato. Dan seterusnya adalah sebagai kata penutup, jangan lupa untuk mengucapkan maaf bila terdapat tutur dan kata yang mungkin kurang berkenan di hati dan juga di jiwa khalayak kita lah. Walaupun mungkin sebenarnya sepanjang sesi kita tu kita yakin kita tidak mengecikkan hati sesiapa, tapi mana tahu mungkin ada seseorang yang dalam kita berkata-kata itu terasa hati dengan kita. Maka sebagai kata penutup, jangan lupa ucapkan maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati ataupun di telinga khalayak kita lah. Selalu kita dengar kan, orang akan akhiri ucapannya dengan kata-kata seperti ini. Dia kata yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu adalah dari kelemahan saya sendiri. Maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada apa yang saya sampaikan ini tidak kena dengan lunak telinga tuan-tuan dan puan-puan. Gitu. Okey. Kemudian etika berpidato di
depan pejabat. Ini terma Indonesia. Saya ambil ini rujukan daripada penulis dari Indonesia lah. Dia kata etika berpidato di depan pejabat, maksudnya etika berpidato apabila kita berada di halayak yang kecil sikit. Iaitu mungkin di dalam kalangan orang yang kita kenal, okay? Orang yang sama career dengan kita dan sebagainya. Okay? Pertamanya adalah hilangkan rasa rendah diri. Bila terlalu rendah diri, mungkin kita tidak ada keyakinan untuk sampaikan apa yang kita tahu. Mungkin kita tidak ada keyakinan untuk sampaikan hujahan kita, padahal hujahan kita tersebut adalah tepat dengan apa yang diperlukan oleh halayak. Jadi bila rendah diri ini terlalu ada menguasai jiwa seseorang pemidato, maka yakinlah bahawa anda tidak boleh nak sampaikan maklumat sebaik mungkin. Okey. Kedua, jangan tampil seseorang seolah-olah menggurui. Menggurui itu maksudnya nak mengajar orang pula. Kan? Kita bukan nak mengajar, kita nak berkongsi. Pegang konsep tu. Bila kita, macam saya kuliah memanglah kena mengajar kan. Tapi kalau dalam pidato, kita bukanlah satu konsep nak tunjuk bahawa kita lah the sole source of idea ataupun information. Tak. Kita bukan satu-satunya sumber maklumat. Tidak. Jadi dalam hal itu, jangan tampil seolah-olah menggurui, nak mengajar orang. Sikap lebih tahu dan juga seumpamanya. Dan yang ketiga, jangan terlalu memberikan penghormatan yang keterlaluan kepada audiens. Kadang-kadang kita selalu dengar juga ada setengah pemidato ataupun pengucap awam ni, dia terlalu nak rasa rendah diri dan membesarkanlah audiens dengan ucapan penghormatan ataupun pujian yang melampau-lampau sangat. Saya tahu, contohlah saya tahu yang di hadapan saya ini adalah mereka yang sangat-sangat arif tentang apa yang ingin saya katakan. Maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan, bantulah saya. Berilah saya teguran dalam setiap perkataan yang saya sampaikan. Berikanlah panduan kepada saya sekiranya saya salah. Tolong betulkan terus. Sebab tuan-tuan dan puan-puan adalah lebih arif berbanding saya. Ulang benda tu selang 3 minit, selang 5 minit, ulang memberi penghormatan. Jadi itu juga akan menyebabkan ada rasa geli dekat telinga khalayak ataupun ada rasa kurang selesa dalam kalangan khalayak. Kalau yang berdiri di hadapan mereka itu ialah orang yang mereka harapkan dalam memberikan maklumat, tapi orang tu terlalu merendah diri sehingga dia akan rasa bahawa orang ni terlalu merendah diri sampai dia terfikir, layak ke dia ni ada kat depan aku? Kalau macam ni punya rendah diri, kalau macam ni punya memberi penghormatan kepada kita sebagai penonton. Jadi dalam hal ini, pastikan anda ada nilai apa dipanggil sebagai wasatiyah. Bersederhana dalam segala segi. Tidak terlalu rendah diri, tidak terlalu tunjuk bahawa kita ni pandai sangat, dan tidak terlalu kerap memberikan penghormatan kepada audiens kita. Kemudian, etika berpidato di hadapan para wanita. Ini khas untuk lelaki lah. Bila seseorang pemidato itu seorang lelaki, maka hati-hatilah. Jangan sampai kita menyinggung perasaan dan juga martabat wanita. Kadang-kadang kita gunakan istilah-istilah yang kurang tepat. Mungkin dalam hal ini kita kena pastikan istilah yang kita gunakan untuk menggantikan diri wanita tersebut adalah sesuai. Contohnya seperti puan-puan, saudari-saudari sekalian dan sebagainya. Hindarilah kata-kata yang kasar, yang kurang senonoh dan kurang sopan, kerana perempuan kebiasaannya sangat sensitif terhadap perkataan yang kita gunakan. Ini untuk lelaki. Bagaimana pula untuk wanita kalau dia bercakap di hadapan lelaki? Sama saja. Hati-hati jangan sampai menyinggung perasaan dan martabat lelaki tersebut. Okey, seterusnya adalah etika berpidato di hadapan remaja, belia. Jadi anda sebagai remaja sendiri, anda harus ingat bahawa pidato dalam kalangan remaja dan belia ini adalah satu bentuk pidato yang agak kritikal juga. Sebab apa? Sebab di hadapan anda itu adalah mereka yang seperti anda, yang ada sifat untuk menyampaikan apa yang mereka tahu,
yang ada energi, yang ada tenaga untuk mungkin membangkang apa yang anda sampaikan. Jadi harus pastikan bahawa apa yang disampaikan tu kena dengan isu-isu yang berkaitan dengan dunia remaja ataupun belia. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menentang atau menunjuk pandai ataupun menyalahkan khalayak anda yang mana mereka adalah dalam kalangan remaja. Jangan kritik dan salahkan anak-anak muda remaja ataupun belia berkaitan sesuatu isu sewenang-wenangnya. Dalam hal ini, bijak pandai dalam bidang pengucapan awam ataupun pidato ini selalu menggunakan satu peribahasa, iaitu kalau nak selesaikan sesuatu dalam kalangan remaja, umpama menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat pertandingan pidato. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua adalah dua senario syarat dan juga pertandingan pidato, iaitu senario tempatan di Malaysia dan juga senario antarabangsa di negara-negara lain, ataupun pertandingan di peringkat antara negara. Saya ambil satu misalan. Dalam kalangan kamu sendiri pun saya tahu, saya dah maklum bahawa ada yang berpengalaman menyertai pertandingan pidato, syarahan dan sebagainya di peringkat sekolah, di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan sebagainya. Bahkan ada yang dah menang pun tempat-tempat utama, tempat pertama, kedua dan ketiga di peringkat kebangsaan. Jadi saya bawakan salah satu contoh peraturan pertandingan pidato antara Maktab Rendah Sains Mara lah, MRSM, dan saya dapatkan ini daripada sumber link, seperti dalam link. Baik, antara elemen-elemen yang selalunya dinyatakan dalam pertandingan pidato adalah sama macam mana peraturan pertandingan pidato antara MRSM ini. Pertamanya, peserta. Sudah tentulah mereka akan meletakkan mungkin had umur peserta ataupun kategori-kategori peserta dan sebagainya. Okey, so dalam peraturan pertandingan pidato antara MRSM ini, mereka mensyaratkan bahawa peserta adalah dari dalam kalangan pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kemudian setiap maktab diwakili oleh seorang peserta dan sebagainya. Okey, kedua, dia nyatakan tentang hadiah. Hadiah yang disediakan untuk pemenang di peringkat kebangsaan ini adalah johan, naib johan dan tempat ketiga, serta 6 hadiah sagu hati. Ini peraturan umum sajalah. Johan dapat berapa ribu ringgit, naib johan dapat berapa dan sebagainya. Itu tidak boleh dinyatakan secara detail di sini, tapi ada pertandingan-pertandingan tertentu yang terus menyatakan jumlah wang sagu hati ataupun wang kemenangan untuk para pemenang. Okey, ketiga adalah penentuan tajuk ataupun tema. Seperti dalam peraturan pertandingan MRSM ini, tajuk-tajuk memang akan disediakan oleh penganjur. Jadi begitu jugalah dengan penganjur-penganjur dalam pertandingan pidato yang lain. Tajuk kebiasaannya mereka akan sediakan, ataupun sekurang-kurangnya mereka akan menyediakan tema-tema yang umum yang bersesuaian dengan tema pertandingan pidato yang dianjurkan tersebut. Elemen seterusnya dalam peraturan pertandingan pidato adalah peraturan pemarkahan. Ini sangat penting sebab apa? Sebab kita perlu penganjur perlu memberikan panduan kepada para peserta tentang apakah agaknya markah yang perlu dipastikan peserta jaga supaya mereka boleh memberikan yang terbaik, dan apa yang mereka berikan itu kemudian akan diadili secara seimbang, secara sama rata antara peserta dari satu maktab dengan maktab yang lain dalam konteks pertandingan pidato contoh inilah yang saya bawa ni. Okey. Antara pembahagian markahnya adalah seperti isi. Selalunya isi ni markahnya paling besar lah, sebab ianya cuba untuk melihat kemampuan seseorang pemidato itu menyediakan bahan-bahan rujukan, fakta, informasi yang sesuai untuk dia masukkan dalam pidatonya sebagai isinya.
Kemudian bahasa yang digunakan. Pemidato juga akan diadili dari segi penguasaan bahasa yang baik. Struktur sebutan, okey, konsonan dan vowelnya tepat. Okey, kalau sebut R, sebut betul-betul R, bukan R. Okey, kalau sebut E ni ada dua jenis. Satu E pepet, satu lagi E taling. E pepet digunakan pada perkataan-perkataan yang E-nya itu perlu air. Manakala E taling adalah taling. Begitulah contohnya. Okey. Contoh, sepak dan juga sepak berbeza. Sepak itu adalah E pepet. Manakala E taling, sepak. Maksud ataupun natijah daripada sepak dan sepak itu juga berbeza. Jadi dari segi bahasa, markah juga adalah besar kerana silap kata, silap struktur dan juga gayanya, maka markah akan ditolak. Kemudian markah penyampaian juga besar. Pemidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar, nada, intonasi yang sesuai dan juga nampak keyakinan dalam diri seseorang pemidato. Kemudian nilaian juga diberi kepada adab. Okay? Bagaimana seseorang pemidato itu menjaga tutur katanya daripada menyatakan sesuatu yang sensitif terhadap kepelbagaian agama, kepelbagaian bangsa, budaya dan sebagainya. Kemudian markah bonus juga di situ diberi oleh pihak penganjur bagi pemidato yang dari segi keseluruhannya nampak terkehadapan. Itu markah bonus. Okay? Dan lain-lain syarat-syarat dalam pertandingan ini anda boleh rujuk kemudian. Okay? Dan kemudian ini adalah syarat-syarat khusus bagi seorang perpidato ataupun pemidato. Pemidato biasanya akan diberi antara 5, 7, 8, 10 minit, okey, dalam pertandingan yang berbeza-beza mengikut syarat yang ditetapkan oleh penganjur lah. Okey, dan sebagainya. Jadi anda boleh bacalah kemudian, okey, dan saya dah share dengan anda slide ini nampak tu, kalau kita boleh tengok yang 5.7. Sangat khusus Dinyatakan bahawa syarat-syarat perpidato adalah para pemidato tidak dibenarkan menudingkan jari mereka atau menunjukkan genggaman kepada penonton untuk melahirkan emosi mereka, ataupun pemidato menepuk meja semasa berpidato. Itu sebabnya dalam kebanyakan pertandingan pidato, saya tak pernah jumpa lah ada pertandingan yang pemidato itu diberi ruang untuk duduk ataupun depannya ada meja. Tidak, selalunya pemidato tu depannya cuma ada mikrofon saja. Dulu mikrofon kena ada mikrofon stand kan. Tapi sekarang ni mikrofon banyak, kita boleh guna wireless. Okey. Jadi cordless dan sebagainya. Jadi selalunya kita akan berhadapan dengan penonton secara terbuka tanpa ada meja dan sebagainya. Jadi sebab untuk menumpuk meja tu memang takkan ada lah. Tapi kalau menudingkan jari ataupun menunjukkan genggaman penumbuk kepada penonton, yang ini kadang-kadang mungkin apabila kita sedang khusyuk ataupun kita khayal dalam berpidato, kita tak perasan bahawa kita tertunjukkan jari ataupun kita tunjuk penumbuk kepada penonton. Jadi hati-hatilah semua. Okay, next. Ini adalah syarat pertandingan pidato tempatan yang lain pula. Saya ambil contoh pertandingan pidato Piala Gubernur Bank Negara Malaysia. Pertandingan ini bukan di peringkat sekolah semata-mata, tapi pertandingan pidato ini juga ada dalam tahap-tahap umur yang berbeza juga. Pertandingan ini contohnya adalah dalam kalangan mereka yang bekerja di sektor perkhidmatan kewangan, iaitu di agensi seperti bank, dan sebagainya lah. Sama juga kalau ada pertandingan pidato seperti ini akan dinyatakan syarat-syaratnya. Kalau tengok syarat yang ni sangat khusus. Naib Johan dan pemenang tempat ketiga pada 3 tahun sebelum tahun semasa tidak dibenarkan memasuki pertandingan. Maksudnya kalau seorang tu dah pernah jadi naib Johan ataupun tempat ketiga, dah tak boleh masuk dah pertandingan pada tahun semasa. Selama 3 tahun. Lepas tu baru boleh masuk. Ini sebenarnya syarat-syarat untuk memastikan bahawa tak ada
apa dipanggil sebagai dominasi lah. Mentang-mentang lah ada seorang tu dia biasa sangat berpidato dan hebat, asyik dia je yang mendapat hadiah dan sebagainya kan. Jadi ini adalah syarat yang pada saya bagus juga. Dan anda boleh bacalah syarat-syarat pertandingan pidato Piala Gubernur Bank Negara Malaysia ini. Cumanya kalau kita tengok di peringkat sekolah MRSM tadi, pidato dilaksanakan dalam 8 minit kan. Tapi dalam syarat pertandingan di peringkat Piala Gubernur BNM ni, pemidato hanya dapat 7 minit saja untuk menyampaikan pidato masing-masing. Okey, dan lain-lain syarat pertandingan yang ni anda boleh tengok sendiri kemudian. Okey. Yang ini penting. Nampak yang kita nampak tadi pemarkahan di pertandingan pidato antara MRSM lain kan berbanding yang ini. Yang ini nampak lebih simple. Ada 3 saja kategori penilaian iaitu isi sebanyak 40%, cara penyampaian 30% dan bahasa yang digunakan 30% lagi. Jadi nilaian secara khusus ada dalam setiap satu penilaian utama ini. Maka kita boleh nampak secara jelas bahawa lain padang, lain belalang. Lain gelanggang, lain pula dia punya kaedah pemarkahan dan juga penilaian. Jadi bagaimana pula dengan syarat-syarat pertandingan pidato peringkat antarabangsa? Adakah nature-nya, adakah gaya dan juga corak syarat pertandingan tersebut sama dengan apa yang ada di peringkat kebangsaan ini? Jawapannya adalah tak semestinya sama dan tak semestinya berbeza secara ketara lah. Jadi ada 2 contoh pertandingan pidato yang saya bawa dalam kuliah saya ini, yang dianjurkan oleh toastmasters.org. Jadi anda boleh lihat sendiri kemudian. Saya dah sharekan link dalam slide ini. Tapi saya nak bawa satu contoh pertandingan pidato antarabangsa yang dianjurkan oleh UNICEF. UNICEF ni adalah berada di bawah bendera UN, United Nations. Jadi ada pertandingan yang mereka laksanakan saban tahun dalam kalangan remaja. Dipanggil sebagai Youth Speech Competition. Jadi kalau kita tengok Youth Speech Competition yang dianjurkan oleh UNICEF ini kurang lebih samalah. Mereka perlu ada kriteria-kriteria dan syarat-syarat pertandingan. Antaranya kalau kita lihat di sini yang nombor 1 kriteria dinyatakan bahawa kriteria utamanya adalah berkenaan dengan umur, syarat-syarat mutlak, tempoh rakaman video dan juga tarikh tutup pertandingan. Saya ambil satu contoh yang terkini berkaitan dengan Youth Speech Competition ini. Umur adalah dalam kalangan remaja belia berumur 10 hingga 18 tahun. Syarat mutlaknya adalah mesti mendaftar daripada website ataupun laman sesawar yang telah disediakan oleh UNICEF. Tengok mereka melaksanakan pertandingan ini secara dalam talian. Maka disebabkan itu peserta-peserta perlu merakam video. Dan kalau kita tengok tadi pertandingan pidato oleh MRSM dan juga oleh Bank Negara Malaysia, tempoh masa untuk berpidato adalah panjang 7 ke 8 minit. Tapi video yang perlu dihantar oleh peserta dalam Youth Speech Competition di peringkat antarabangsa ini hanyalah 2 minit maksimum. Jadi apa saja yang boleh kita nyatakan dalam 2 minit itu? Sebenarnya banyak kalau kita bijak menyusun fakta-fakta, bahasa kita dan sebagainya dengan dalil-dalil akli wa naklinya yang baik, maka 2 minit itu sebenarnya boleh kita gunakan secara optimum. Kemudian tarikh tutup dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua adalah syarat berkenaan dengan topik perbincangan. Tema biasanya akan disediakan oleh penganjur. Yang ketiga dan keempat ialah perkara-perkara yang biasa kita jumpa lah, iaitu hadiah yang disediakan oleh penganjur serta langkah-langkah untuk menyertai pertandingan. Jadi saya fikir itu sahaja untuk kuliah kita bagi topik kita yang keempat ini, iaitu etika dan juga syarat-syarat pidato di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredai segala usaha kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Mencari ilmu pengetahuan ini untuk kegunaan diri sendiri, untuk kegunaan masyarakat,
untuk pembangunan agama dan negara dan juga untuk kehidupan kita yang baik di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam akli wa nakli. Usim selalu sebut salam integrasi ilmu akli dan nakli. Peace yo.